saya, kawan-kawan lain akan buat satu gerak kerja, plan yang khusus bagaimana kita nak mengambil undi 18 ini khususnya. Bukanlah saya AMK saja, saya akan bergandingan jugalah dengan bakal timbalan presiden kita, saudara presiden Ramli. So maknanya AMK tak boleh bergerak sini je lah. So kena dia bergerak sebagai satu pasukan. Confident. Dan juga itu pertama gerak kerja untuk memenangi undi 18. Yang kedua adalah kita nak tingkatkan partisipasi, iaitu orang muda bukanlah hanya sebagai calon, tapi posisi-posisi penting untuk mengambil pengalaman, sama ada pengarah ke ataupun posisi-posisi yang baik dalam jentera pilihan raya. Dan yang ketiga adalah kita nak memantapkan lagi organisasi AMK ni. Kita cuba hidupkan kembali pengkaderan. Kita nak orang masukkan keadilan ni dalam fahaman yang betul, bukan dalam jalan yang pintas. So dia kena masuk, dia kena faham apa yang keadilan tawarkan kepada tu. Segi ekonominya, dari segi pendidikan, dari peringkat AMK itu sendiri. Baik. Tapi ada satu soalan panas juga lah. Nak memilih ketua AMK Malaysia ataupun yang bakal mengemudi jentera pemuda keadilan. Orang selalu compare dengan parti lain. Yalah, sekarang kita ada parti yang memang muda. Parti muda. Muda. So, bagaimana saudara Rafizi melihat memposisikan calon-calon yang bertanding ni, Fahmi? Apakah Rafizi nampak, apakah benar ada persaingan itu? Benarkah mereka ni mampu menyanyi? Atau benarkah AMK ni betul-betul terkesamping? Atau sebenarnya itu tak ada isu pada pandangan saya? Dia pandangan saya lah mengenai fenomena muda sebagai parti ni kan. Dia terhasil kerana vacuum ataupun kelumpungan yang wujud akibat rundingan. Okey. Ini sebab akibat rundingan kan. Tak memurang kan. Sebab itu saya cerita kemah besar ni dah banyak cerita keluarnya, sebab banyak yang kita terpaksa tanggung. Sebabnya begini kan. Lepas Sheraton Februari 2020, ada perasaan marah yang membuak-buak di kalangan terutamanya penyokong Tegar Pakatan Harapan kan. Jadi mereka sebenarnya nak sesuatu yang lebih agresif, yang lagi terkedepan untuk melawan Bersatu dan ataupun untuk memberi jawapan hala tuju apa yang kita nak buat daripada sekarang kan. Tapi keputusan yang diambil pada ketika itu ialah berunding. Dan kalau berunding sekejap tak apa, dia berunding lama. Bila berunding lama tu maksudnya segala gerakan yang boleh dibuat baik oleh parti, apatah lagi oleh AMK, mana-mana parti pun, baik keadilan, baik DAPSI, baik Amanah, dia tertakluk kepada strategi politik itu. Jadi bila strategi politiknya berunding, kemudian disambung pula dengan MOU, jadi memang agak sukar kerana AMK, DAPSI dan Amanah terikat kan. Dan kalau dia lebih-lebih cakap, nanti dia kena kan. Dalam keadaan itu dia mewujudkan vacuum, dan vacuum itulah yang diisi oleh muda. Kerana mereka nampak lebih agresif, mereka boleh bersuara kerana mereka tidak terikat dengan apa-apa, dan oleh kerana rundingan itu menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan penyokong kita, kerana mereka rasakan ini bukan ke sama sebenarnya. Dan kalau kamu dah runding dengan UMNO, kamu nak runding pula dengan Bersatu, ini sebenarnya menyebabkan parti politik ini semua sama, kami mahukan yang baru, yang betul-betul tidak ada kaitan dengan pakatan ke, perikatan ke ataupun UMNO. Sebab itu mereka beralih kepada muda. Sebab itu muda nampak ada gelombang kerana dia vacuum. Banyak orang tanya kenapa saya tak masuk muda. Kan? Pandangan saya ialah kerana muda akan melalui proses itu. Muda akan melalui proses yang mana bila berorganisasi akhirnya akan ada masalah di bawah. Muda juga akan melalui proses yang mana menjadi sebuah parti politik ataupun pemimpin tidak cukup untuk kita kadang-kadang menyampaikan retorik ataupun kadang-kadang kita bermain sentimen. Dia akan ada masa yang buah fikiran kita yang praktikal, yang boleh menyelesaikan masalah, itu yang akan mendekatkan kita kepada pengundi. Buat masa sekarang muda masih belum melalui proses itu. Baik
dalam keadaan yang kita kena terima hakikat bahawa vacuum yang diwujudkan hasil rundingan itu memberi kesan kepada kita. Sebab itu saya, Fahmi, kita semua kata jangan berunding dah. Khemah tu kena berhenti kerana itu ada kesan kepada AMK juga. AMK yang kena tanggung. Orang kata AMK ni tak ada suara, tak ganas. Macam mana dia nak buat dalam keadaan kita berunding, dalam keadaan semboyan untuk melawan itu tidak dibunyikan kan. Jadi sebab itu bagi saya tak bimbang sangatlah soal muda ke apa. Wujudnya muda itu bagus kerana dia menjadi ingatan kepada kita bahawa kalau kita tidak ada jiwa seperti yang sebelum ini, sokongan itu akan beralih kepada orang lain. Jangan ambil mudah sokongan itu kan. Jadi kalau contohnya Fahmi menang, Fahmi tahu bahawa kita perlu lebih kreatif, lebih agresif, kita perlu mengisi balik lompong yang sebelum ini diwujudkan, dan parti juga perlu terima hakikat bahawa tugas itu bukan tugas AMK semata-mata. Orang muda tertarik atau tidak kepada keadilan bukan semata-mata tengok ketua AMK. Dia sebenarnya tengok kepada presiden, kepada timbalan presiden, dia tengok kepada keseluruhan penjenamaan dan pembawaan parti. Jadi kalau kita benar-benar rapat dengan jiwa muda, kita bawa suara mereka, kita agresif, dan yang paling penting, orang muda dia perlukan penyelesaian. Dia tak nak dengar cerita yang memang, kalau beritahu orang muda UMNO Barisan Nasional Korup, nenek aku boleh beritahu. Daripada dulu dia tahu UMNO Barisan Nasional Korup kan. Yang dia nak tahu ialah macam mana dengan segala kerosakan yang dah ada tu, macam mana kita nak perbaiki soal kerja, makanan ni, orang keluar universiti ni, macam mana kita nak buat. Dia perlukan kreativiti, idea, dan yang itu sebenarnya ada kelebihan daripada AMK. Kerana AMK berbeza dengan muda ni dia terpaksa bergantung pada takat umur dia lah, 25, 26 untuk fikir masalah yang orang 70 tahun kena fikir ni kan. Sedangkan dalam keadilan kita akan ada AMK yang boleh bekerja dengan parti, dengan segala jenis golongan, supaya kita boleh rangkumkan pemikiran dan idea kita. Walaupun isu itu isu muda, tetapi dia perlukan penyelesaian yang melibatkan semua pihak. Dari segi itu saya rasa keadilan ada peluang lebih baik untuk menarik lebih ramai undi yang muda-muda ini untuk masa akan datang berbanding dengan muda. Baik. Tapi berhenti kemah dulu lah. So point dia, kemah tu kena tutup dulu. Tutuplah kemah tu. Tutup kemah dulu. Dan fokus kepada pemberdayaan keadilan dan PH lah. Baik Fahmi, kita ada beberapa minit lagi untuk soalan yang sama juga kepada Saudara Rafizi nanti, tentang apa harapan Fahmi kepada pengundi khususnya MK dekat